Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita bertemu berhimpun pada bulan bahagia ini. Kita akan meneruskan kelas kita. Hari ini saya diarahkan untuk pergi ke Shah Alam. Pukul 10 pagi ada kelas, ada seminar, so saya terpaksa ke sana. Dan ini menyebabkan saya tidak dapat bersama dengan anda, so saya buat rakaman dulu pada hari ini. Jangan lupa anda pastikan anda telah pun masuk, maknanya dah ada login, anda masuk dalam sahkan kehadiran anda, dan selepas ini pukul 11 akan mula ujian, ujian untuk tajuk agama orang Cina, agama Bahai dan agama Shinto. Ada soalan itu yang akan carry forward. Hari ini kita cerita tentang agama Buddha, agama Buddha. Soalan saya dah sediakan di link di e-learning tentang maklumat ini. So hari ini kita akan cerita sikit tentang Buddha. So kita harap ia merupakan sebahagian daripada menambahkan keyakinan kita pada agama kita dan Allah Subhanahu Wa dan akidah kita. So ini bukan sebahagian daripada agama-agama agama ciptaan manusia. Walau bagaimanapun ada banyak perkara-perkara yang kita akan lihat daripada pelbagai sudut. Baik, yang pertama saya nak bincangkan pada hari ini ialah tentang agama Buddha. Agama Buddha iaitu agama yang antara agama yang terbesar juga di dunia ini, dan dia boleh membantu kita untuk memahami rakan-rakan kita di Malaysia ini, terutama ni yang beragama Buddha. Yang beragama Buddha. So yang beragama Buddha ni di sini mereka semuanya kebanyakan orang Cina lah. Okey, ini adalah logo dia lah. Dia cerita dia ada seorang perempuan yang bermimpi akan dapat anak. Ini cerita keluarga dia dululah. Keluarga dia ni dia agama Hindu dan Buddha ni macam hampir dekat-dekat sikit, dekat, sebab walaupun dia berpunca daripada India juga, saling mempengaruhi. Apa yang ada di dalam agama Hindu itu sedikit mempengaruhi dalam agama Buddha, terutamanya yang pengikut-pengikut dia apabila bercampur-campur. Ini sejarah tentang Gautama Buddha, macam mana dia lahir, kemudian bila dia dilahirkan oleh keluarga dia, bagaimana dia besarkan dan kasih sayang oleh keluarga dia, kemudian berlakunya apa yang dipanggil pembaptisan, iaitu bapa dia telah mengangkat dia sebagai putera raja. So dan dibawa jumpa dengan sami-sami lah pada masa tu. Jadi kalau kita tengok daripada sini adalah berpunca daripada agama, pahaman dia adalah agama Hindu dahulu. Okey. Kemudian dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh keluarga dia, dan amalan-amalan kerohanian yang merujuk pada amalan-amalan agama Hindu lah. Okey. Kemudian ini adalah cerita-cerita dia hidup di dalam istana dengan penuh kehormatan, dengan penuh kenikmatan yang baik di istana. Ini cerita Gautama Buddha. Kemudian dia kahwin dengan Yasodhara. Ini adalah isteri, dan dia hidup mewah di dalam, dan aman dan makmur dan bahagia di dalam istana. Pada satu hari dia berjalan-jalan, jalan keluar daripada istana, dia melihat apa yang berlaku. Pertama dia nampak orang yang sakit, terbaring kurus kering tak makan, susah dia tengok orang sakit. Kemudian dia lihat orang yang mati diangkat dan dikuburkan, sebab dia tak pernah keluar kan, duduk dalam istana mewah. Jadi rupa-rupanya di luar istana ada benda yang susah. Kemudian dia tengok tentang kehidupan orang tua, gambar orang tua bertongkat. Kemudian dia melihat seorang sami yang tak makan tak minum, mana duduk bawah pokok. Jadi kehidupan ini. Dan akhirnya dia merasakan bahawa kehidupan ni adalah satu kehidupan yang akhirnya menuju kepada kematian. So macam dia kata ada benda yang tak kena dengan hidup ni. Kemudian pada satu hari dia mengambil keputusan untuk lari daripada istana. Ketika isteri dan anak di tengah tidur, dia keluar daripada istana, dia lari, dia menukar pakaian dia kepada pakaian orang biasa, dan dia cuba untuk mencari arti kehidupan yang sebenarnya. Ini dia. Kemudian apabila dia mencari kehidupan sebenarnya, akhirnya sebab orang tak kenal dia, akhirnya orang angkat dia sebagai Buddha. Buddha. Dan sebenarnya Buddha ni macam Nabi lah pada pendapat mereka. Kemudian dia tak makan, tak minum, sampai dia kurus kering dalam gambar ni lah. Gambar kurus kering betul, dia sedang mencari apa arti kehidupan.
Dan inilah patung-patung Buddha yang diukir yang menggambarkan kurus kering dia, jadi tak makan dan tak minum. Dalam konteks dia mencari kehidupan. Dalam keadaan kurus kering itulah maka orang datang menghantar makanan, menghantar minuman, bagi susu, bagi nasi, itulah makanan dia. Dia apa yang bagi dia makan. Kalau tak dia tak makan. Duduk sebabnya nak mencari kebenaran kata dia, kehidupan ini. Jadi dia dapat orang bagi makan, dia bagi makan. Kalau tak makan, dia tak makan. Itulah kehidupan dia. Kemudian dalam masa dia bertapa tu macam-macamlah godaan. Dapat godaan dan dia kena sabar dengan godaan. Ada godaan yang tampak oleh mata dan perasaan datang. Maknanya gangguan-gangguan. Ini gambaran-gambaran dia. Kemudian baru dah dia pun mendapat apa dipanggil pencerahan. Ini paling banyak. Okay. Dan pada masa inilah dalam kehidupan dia ini ialah dipanggil pada sepertiga pertama di perjalanan dia mendapat pengetahuan luar biasa yang membolehkan dia mengimbas kelahiran sebelum ini. Pada sepertiga kedua mendapat penglihatan luar biasa yang membolehkan dia melihat kehidupan, kelahiran, kematian makhluk. Pada ketiga dia berjaya menghapuskan nafsu dan memahami things as they true are dan mendapat kesedaran yang sempurna dan dia menjadi seorang Buddha. Buddha ni artinya sudah melepasi kehidupan dia lah. Dan dia dah bukan manusia lah. Dia beberapa people yang digelar sebagai bentuk body kerana pada poin itu Buddha mencapai somebody iaitu pengetahuan yang sempurna. Umur 35 tahun, jadi dia mencapai kehidupan sempurna. Baik, kalau tengok sebenarnya tak ada masalah sangat. Sebenarnya perkara ini sebab itu sebagian pendapat menyatakan bahawa Buddha ini adalah sebenarnya seorang Nabi. Utama Buddha ini seorang Nabi. Tapi dia tak boleh menyampaikan wahyu dia dapat kebenaran daripada Allah SWT, tapi dia tak boleh sampaikan dia seorang Nabi bukan Rasul. Tetapi orang telah mengangkat dia menjadi Tuhan, itu masalahnya. Sebab dia nak mencari kehidupan yang sebenar. Okay. Jadi kehidupan ni dah dipanggil setelah sempurnalah Buddha ini akan kehidupan dia dan dia mendapat pencerahan kehidupan dia. Pada masa ini macam-macam jumpa dia dan pada masa ini dia orang mengangkat dia sebagai sembahan. Okey, ini semuanya akan dihuraikan sedikit-sedikit dalam ni. Okey, ni gambaran yang saya tunjukkan tadi. Okey, ada juga bagaimana dia menghadapi orang-orang yang orang yang mendengki dia semasa dia bawa tong kan. Perum orang tak sedekah makan. Kerja dia bertafakur, canting, dia panggil canting lah. Ada orang-orang ni itu canting dia lah, ada canting. Kemudian dia berpandu makan dan pada masa inilah macam-macam cabaran yang dilaluinya. Sehingga dia boleh menyembuhkan orang sakit kan, dan akhirnya orang mengangkat dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Okey, ini contohlah gambar-gambarannya. Okey, dan bagaimana dia baring pada ketika ini dan dia baring pun sebelah kanan jantung belah kiri di lambung kanan. Itulah kehidupan dia. Ini adalah nama dia, nama Buddha itu. Dan ini ayat-ayat dia. So ini sebenarnya adalah kita tak boleh sebut tapi yang kita tahu makna ini sebenarnya ialah mantra-mantra dia dan juga zikir-zikir je lah. Namo Tasha something like that. Ini semua adalah yang saya nyatakan lah. Okey. Ini ada istilah-istilah digunakan bagaimana dia mensucikan daripada kejahilan, nafsu, tahu 4 kebenaran utama, karma. Okey, jadi saya tunjukkan dulu kerana saya nak tunjuk ada benda lain selepas ini. Ini nama-nama dia lah. 4 jalan kebenaran, 4 jalan kebenaran utama dan 8 jalan kebaikan. Ini perkara yang ada di dalam Buddha. Okey, 4 kebenaran utama ialah kebenaran tentang dukkha atau sangsara. Dia tahu bahawa ini bahasa Sanskrit dukkha dan sangsara. Dukkha atau samsara. Kemudian kebenaran punca dukkha, samudaya. Kebenaran penghapus dukkha, nidrodaya. Kebenaran jalan menuju penghapusan dukkha, magga, saca. Jadi sebenarnya kata kehidupan ini merupakan satu kesangsaraan, kata dia, dan kedukaan. Untuk kita melepasi kedukaan itu kena melalui jalan kebenaran. Dengan cara tahu punca kita boleh sangsara, nafsu. Dan macam mana kita hapuskan nafsu, dan penghapusan nafsu lah jalan kebenaran, kata dia. Sebab itu kami Buddha ni macam tu, dia tak pakai kasut, tak makan, tak minum, pokoknya nak menghapuskan dosa, tak kahwin,
nak hapuskan nafsu dia kerana bila dia betul-betul dapat suci nafsu dia, dia dah label sembahan lah orang mereka. Okey. Inilah dia kata punca duka ini ialah kerana ada nafsu, melalui penglihatan, pendengaran, rasa, badan, minda. Inilah akhirnya punca seseorang itu apa disamudaya saca ini jadi duka sangsara kehidupan dia. So, bagaimana dia menghapuskan dosa itu. Itu yang akhirnya dia jadi Buddha. Dia tak makan, tak minum, duduk, kena pukul orang. Jadi biar dia sebab dia nak membuang dia punya membiarkan dia punya membuang nafsu dia dan akhirnya dia menuju kepada kesucian yang menuju ke nirvana tadi. Okey. Okey, dia punya pandangan yang betul, pemikiran yang betul ini 8 jalan lah. Pandangan yang betul, pemikiran yang betul, pertuturan yang betul, kelakuan yang betul, nafkah atau rezeki yang betul, usaha yang betul, kesedaran yang betul, penumpuan yang betul. Ini 8 jalan kebenaran. Tadi 4 utama yang kita belajar sebelum ini. Ini 4 ni kebenaran utama tentang dia bagaimana nak menjadi manusia yang betul, iaitu dengan membuang dan menghapuskan nafsu. Dan ini merupakan bagaimana dia kehidupan dia masyarakat. So mesti pandangan yang betul, pemikiran yang betul, pertuturan yang betul, kelakuan yang betul, rezeki dan nafkah yang betul, usaha yang betul, kesedaran yang betul, penumpuan yang betul. Ini dia 4 dan 8 ni lah menjadi tonggak prinsip orang Buddha dalam kehidupan mereka. Apa itu pandangan yang betul? Pandangan betul ialah merujuk pada perkara yang diajar oleh Buddha lah. Pandangan yang Buddha, pandangan Buddha saja yang betul, pandangan lain tak boleh ikut pada pandangan mereka. Memahami moral dan kebaikan dalam bersedekah. Betul orang banyak bersedekah sekali. Memahami moral dan kebaikan dalam penyembahan atau hadiah, persembahan atau hadiah. Mengetahui adanya hukum dan hasil karma. Karma ni baik pada baik, buruk pada buruk. Mengerti pentingnya membuat baik kepada ibu bapa. Penting adanya makhluk lain dalam zahir dan ghaib. Mengerti adanya dunia ini dan dunia lain. Mengerti adanya makhluk yang telah mencapai tahap kesucian. Itulah dikata nirvana tu. Bila dia perlu mencuci diri sepuas, kemudian sebab dia tak nak dilahirkan semula kan. Incarnation pun dia faham juga. Dia tak nak dilahirkan semula sebab dia akan dengan Tuhan. Itu dipanggil makhluk yang mencapai tahap kesucian. Pemikiran yang betul, pemikiran bebas dari nafsu, pemikiran bebas daripada niat jahat, pemikiran bebas dari kekejaman. Ini semua adalah dipanggil pemikiran yang betul. Yang ujung tu adalah ayat-ayat dalam kitab-kitab dia lah menggunakan bahasa Sanskrit. Pertuturan yang betul mengira daripada fitnah, kekasaran bahasa, bercakap sia-sia dan keangkuhan. Kelakuan yang betul, kelakuan yang betul ia tidak mencedera, membunuh benda hidup, tidak mengambil apa yang tidak diberi, tidak mendekati perbuatan salah, ini seksual, tidak mengambil benda yang memabukkan dan menghayalkan, tidak membuat perkara yang tidak bermoral dari segi percakapan dan fizikal. Kemudian rezeki dan apa yang betul, tidak mendapatkan rezeki dari perniagaan yang melibatkan senjata, benda hidup, manusia atau haiwan, daging, benda memabukkan dan racun. Usaha yang betul, mengelakkan perkara buruk dari bermula, menghapuskan perkara buruk yang sedia ada, mengadakan perkara kebaikan, meneruskan perkara kebaikan yang sedia ada. Ini adalah perkara usaha yang betul. Dalam konsep memahami kesedaran yang betul menjadi segala yang berlaku menyadari segala yang berlaku di sekeliling. Maknanya dia kena prihatin. Kalau musim banjir, kena tolong. Sebab itu kalau di Malaysia ni kita tengok bila banjir saja, kumpulan sukarelawan yang pertama ialah kumpulan Buddha sampai dulu. Buddha sampai dulu bantu sebelum Kristian lagi. Buddha sampai dulu. Lepas tu Kristian. Last sekali orang Islam sampailah itu datang baca Yasin je. Jadi ini contoh. Dia maknanya dia memahami sekeliling dan dia mengawal pemikiran supaya dengan pemikiran yang betul tidak akan merosakkan suasana yang berlaku. Penumpuan yang betul, menumpukan pilihan terhadap perkara-perkara di atas. Kemudian dia bermeditasi. Hukum karma ini karma bermaksud perbuatan. Apa sahaja perbuatan dengan niat, sama ada niat yang di hati, percakapan atau perbuatan dianggap karma. Cakap kotor nanti orang kotor balik, kalau kotor orang kotor kita balik. Perbuatan baik menghasilkan karma yang baik, perbuatan menghasilkan karma. Ini karma, ini berkesan. Maknanya kalau tanpa niat tak dapat balasan. Buat baik pada baik, buat buruk pada baik, dengan buat buruk pada buruk dengan cara dia buat adalah dengan niat atau dengan sedar. Okey. Dia memahami juga tentang doktrin kelahiran. Kelahiran semula.
Ajaran Buddha tidak mempercayai adanya roh yang bergerak memasuki jasad lain semasa kematian seperti dipercayai dalam agama Hindu di dalam konsep inkarnasi. Dia sebenarnya dia tak percaya adanya, maksudnya kalau macam Hindu ni dia percaya kelahiran sempurna ni roh dia berpindah-pindah. Tapi dia tak percaya. Dia kata roh tu tak pindah-pindah, roh tu kat situ juga. Dia percaya kelahiran semula. Dalam kepercayaan kelahiran semula bukan roh tetapi tenaga atau minda sesuatu menjadi bentuk lain yang menjelma dalam bentuk lain berdasarkan karmanya. Dia kata minda saja bukan roh. Okey. Kelahiran dikategori sebagai 4 utama, iaitu kelahiran dari telur, kelahiran dari rahim, kelahiran dari kelembapan seperti setengah serangga, dan kelahiran serta-merta digambarkan dengan kemunculan secara tiba-tiba alam seperti para dewa dan sebagainya. Kelahiran semula berlaku di mana-mana 31 alam. Jadi 31 alam. Hmm. Maknanya alam ni, alam rasa, alam rupa dan alam tanpa rupa. Ini dia lahir semua dalam bentuk ini. Sebelum nanti dia macam orang Hindu, dia roh tu, roh dia pindah ke monyet. Monyet kena mati, roh tu mau pindah manusia balik. Itu roh, itu Hindu. Tapi orang Buddha dia tidak. Dia adalah minda, minda. Dia dah cuba cakap yang minda. So berpindah. Dia seorang manusia, dia menjadi manusia. Kemudian oleh kerana jahat, dia boleh pindah kepada minda dia, roh dia tetap stay. Minda daripada ke monyet, mati, nanti masuk balik roh tu. Begitulah. Dan dia berpindah kepada 31 alam. Alam yang boleh dirasa dan alam yang boleh dirupakan dan tanpa rupa. Ini bentuk-bentuk dia lah. Okey, ini saya tidak akan detailkan. Mungkin saya akan bagi anda untuk baca. Alam manusia ini alam kesengsaraan. Ini alam manusia. Alam dewa, alam Brahma, alam rupa, alam tanpa rupa. Ini cara dia lah. Kalau nak jadi orang lepas mati tu, dia akan terus. Kalau dia okey, dia akan nirvana. Kalau tak, dia akan mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Sampailah habis, dia akan betul-betul jadi nirvana. Ini ayat-ayat lagi, zikir-zikir mereka. Okey, ayat-ayat okay. Macam doa-doa mereka. Okey, maka golongan Sami ini, dia ada Sami dia. So dia tak boleh tak boleh membunuh benda hidup, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tidak boleh bohong, tak boleh benda yang memabukkan, tidak makan di luar waktu yang ditentukan, tidak menyanyi, menari, memainkan alat muzik atau menghadiri persembahan, tidak makan wangian, alat solek, kalungan bunga, tidak duduk atas kerusi yang tinggi dan tidur di katil yang dan tidur di atas katil yang tidak menerima wang. Ini adalah ciri-ciri orang Buddha. Okey. Sami-sami dia. Jadi apakah untuk Sami pula, orang awam kena buat apa kepada Sami? Iaitu buat perkara yang baik, cakap baik, jaga pemikiran lain dengan baik, beri keperluan mereka. Orang awam kena bagi makan pada Sami. Dan Sami pula apa kena buat terhadap orang awam? Jauhi dari kejahatan, ajak kepada kebaikan, sayangi mereka. Ajar apa yang tidak diketahui, tunjukkan jalan yang untuk mencapai nirvana. Apakah dalam ibu bapa kepada anak-anak? Jauh dari kejahatan. Ibu jangan tak boleh pukul anak, tak boleh marah anak. Ajak kebaikan, latih untuk bekerja, carikan jodoh, berikan warisan. Anak dari kepada ibu bapa orang jaga ketika tua, buat kerja mereka, jaga tradisi keluarga, melainkan diri mendapatkan warisan. Bila jaga keluarga adalah satu kelaikan untuk warisan dan bersedekah ketika mereka tiada. Ini. Suami beristeri, anda boleh baca sendiri, berlembut pada isteri, hormat dia, setia, beri kuasa untuk rumah tangga, isteri bersuami, jalankan tugas. Ini. Bersedekah, berbaik dengan keluarga suami, bersetia dengan dia, jangan juga pendapatan dia, cekap dalam menguruskan rumah tangga. Ini sekali lagi ialah prinsip-prinsip Mahayana ini adalah dalam kitab-kitab mereka bagaimana untuk menjadi orang yang bagus dan baik. Ini di antara perkara yang bermoral, sabar, berani, meditasi, berilmu, kasih sayang, berbuah hati. Okey, inilah gambar Buddha. Juga ada gambar-gambar Buddha lah. Kita tengok dia sudah Buddha macam ni, lepas tu ada kunyin. Dia dah macam dia dah masuk sikit kunyin. Ini dah muka Buddha, muka Cina lah. Di mana di Cina. Okey, ini gambar-gambar dia lah. Akhirnya dia pergi ke Dewa Kunyin. Lepas kita dah tahu ini adalah orang-orang Cina. Dah. Okey. Ini gambar Buddha. Buddha yang tangan banyak. Ini Buddha lagi. Okey. Baik.
Ini juga adalah sembahan-sembahan mereka. Okey, sembahan mereka lagi. Sembahan-sembahan mereka. Tengok biasa dekat Thailand dia lain sikit, dekat Vietnam lain sikit, dekat Myanmar lain sikit. Tapi basic dia beginilah gambar. Okey, ini adalah teratai adalah satu daripada lambang agama mereka, teratai. Okey. Baik, saya ingin ambil kesempatan ini untuk menunjukkan sesuatu pula yang lain. Okey, yang ini okey, saya nak tunjukkan yang lain. Baik. Ini adalah detail mereka. Saya akan berikan anda nota ini. Apa yang anda gambar, yang saya tunjuk gambar tadi, ini cerita penuh dia. Cerita penuh dia. Anda boleh tengok dan boleh baca. Anda tengok, anda boleh baca. Riwayat hidup Siddhartha Gautama Buddha, keluarga Gautama. Tadi kita tengok gambar tadi kan, keluarga dia Gautama merupakan keluarga dia Raja Pak Sakya daripada negara Kapila Batu di sempadan kerajaan Nepal. Rajanya bernama Suddhana. Sudarhana dan Permasi Maha Maya. Yang tadi je mimpi yang digambarkan. Maha Maya telah bermimpi seekor anak gajah putih telah memasuki badannya dari bahagian rusuk kiri. Dia pun mengandung. Sebagai persiapan untuk bersalin, Maha Maya telah ibunya. Di pertengahan jalan, ada rombongan berhenti berehat di Taman Lumbini. Dia telah melahirkan seorang putera tanpa kesakitan. Dan berlakulah pada bulan pertama pada bulan Mei tahun 623 sebelum Masihi. Sebab itu je bulan Mei Wesak Day. Wesak Day itu adalah hari kelahiran dia lah. Gautama Buddha. Bayi itu telah boleh berjalan dengan baik tapak dengan mengambil setiap tapak yang diambil menjelmakan bunga teratai. Dia pijak dia keluar bunga teratai. Dia pijak bunga teratai. Telah mengambil 7 langkah. Dia berkata, akulah yang tertinggi di dunia, akulah yang terung di dunia, akulah yang terutama di dunia. Itulah kelahiranku yang akhir. Inilah tiada lagi pembaharuan selepas diriku. Ini adalah daripada nota ini. So nota ini bila panjang, saya nak anda baca nota ini. Okey, nota ini sama, anda baca satu-satu kan, satu nota ini. Penerangan saya tadi kan. Jadi bagi mereka yang nak ada assignment tentang berkaitan ni, ada jadi kebut nota ni, ringkaskan. Ini semua adalah tengok PowerPoint tadi, anda akan memahami apa yang ada di dalam. Kalau anda ada masalah, anda kena beritahu saya dalam grup atau di dalam kumpulan. Okey, tengok ni. Ini minggu pertama, bulan duduk, bawah buku body, ini semua detail. Anda tengok benda ni, anda tengok slide tadi. Urainya kat sini. Urai kat sini. Semua detail saya berikan anda. Baik, saya ingin simpulkan. Secara kesimpulannya, agama Buddha ini, kalau dalam pandangan Islam, apa yang Buddha mula-mula buat itu, dalam konteks mencari kebenaran hidup, dan dia melihat apa yang berlaku di alam ini sebahagian daripada cetusan. Cetusan dia nak mencari kebenaran. Sebab dia duduk kat istana. Tak pernah rasa susah. Bila dia nak mencapai kebenaran itu, maka inilah perkara-perkara yang menjadi cabaran dia untuk ke dalam memahami kehidupan. Jadi kita lihat beberapa esensi yang berlaku, beberapa perkara-perkara dia tengok apa amalan dia sebagai Buddha itu, kita tengok tidak ada unsur-unsur syirik peringkat awal. Tak ada. Yang mensyirikkan itu apabila orang mengangkat dia sebagai Nabi, orang mengangkat dia sebagai sembahan. Kita tengok dia tak makan, tak minum kan. Tapi bila dia mendapat pencerahan, pencahayaan itu apa benda? Sebab kita harus tahu manusia itu juga boleh diganggu oleh peranan syaitan. Sebab apa benda yang semua yang diisi-isi kandungannya itu tak ada masalah prinsipnya. Kalau ada prinsip asas. Tapi pengikut-pengikut dia lah yang menambah tu. Itu akhirnya dia dah jadi akhirnya berlakunya pendewaan pada manusia. Maka bila berlaku pendewaan takdis mensucikan manusia, dia salah.
Ini dah menuhankan manusia. Jadi prinsip awal kita dapati apa yang dibawa oleh Gotama Buddha ni tak ada masalah dari sudut akidah dan dari sudut tingkah lakunya, kerana dia mencari kebenaran. Namun yang menjadi masalahnya apabila diterjemahkan oleh ahli-ahlinya dan dia pun tidak pernah claim diri dia siapa. Dan bila diterjemahkan oleh ahli-ahlinya, inilah yang menyebabkan berlakunya masalah dan akhirnya menjadi sembahan. Ini cabaran dia. Beli sembahan. Ini cabaran. Beli sembahan ni memang jadi cabaran. Sebab itu, suka tak suka, nak ke tak nak, dalam konteks agama Buddha, cabarannya ialah esensinya tak ada masalah, tetapi apa yang dibawa oleh sini sudah jauh dari apa yang dibawa oleh Buddha yang sebenarnya. Dan mereka menganggap Buddha itu adalah tempat suci, so semua nak jadi Buddha, so jadi Sami. Sami itu proses nak jadi Buddha lah. Nak jadi Buddha. Nak jadi Buddha suci semua. Perbezaannya lagi dia tak percaya tentang hari kiamat. Dia tahu tentang karma, baik buruk baik, tapi hanya di dunia. Maknanya bila buat jahat je, roh dia akan stay, minda dan akal dia akan masuk ke dalam minda ular, katakan. Ular tu mati, dia akan masuk balik dan jadi manusia balik. Kemudian dia akan sampai akhirnya dia betul-betul menjadi seorang Buddha. Buddha ni maknanya suci, bersih lah, maksum. Dan mati dia akan berjatuh dengan Tuhan. Dan dia tak percaya pada hari kiamat. Ini berlainan dengan kita. Sebab kita hidup sekali saja, sebab kita gunakan kesempatan ini. Sebab ada yaumil mahsyar, di akhir hari yang timbangkan amal kita. Kita hidup di dunia ini ada sebagai tempat untuk kita dimatikan oleh Allah SWT supaya amal kita ini ditimbang. Tapi dalam konteks ini tak ada. Dia memang jadi baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi cabarannya ialah apabila dia tidak dapat deliver kepada apa pengikut-pengikut dia, kerana kita kalau dia angkat sebagai Nabi, memang tidak boleh sebarkan untuk diri sendiri. Orang mengangkat dia sebagai Tuhan dan suci Tuhan, dan semua nak ikut dia, nak jadi dia sebagai Buddha. Dan dia dalam Islam itu lagi dia berfitrah, dia tak nak kahwin, itu fitrah, dia tak makan, kita sampai menyiksa diri, kurus kering itu dah langgar fitrah. Dan selepasnya kita sedang menyiksa diri, dan itu tidak dalam Islam. Islam tidak mengajar kita untuk menyusahkan, menyiksa diri, meluka-lukakan diri kita sehingga kan boleh membahayakan. La talqu anfusakum ila tahlukah. Allah amat tidak membenarkan dan menggalakkan manusia ini melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri sendiri, dan dia menjerumuskan dalam kehancuran. Dan dengan keadaan dia terlalu susah, terlalu menderita, itu satu susah, dan dia bergantung dengan orang hantar makanan, orang hantar susu dan sebagainya. Dan orang kena angkat dia, memuji dia sebagai Buddha. Ini dia perkara. So saya harap kalau ada masalah boleh tanya. Ini semua saya detail dalam 27 muka surat. Saya akan share dalam e-learning, so anda boleh download ini esok kan. Mana hari Rabu nanti, hari Rabu Khamis, dan saya harapkan bahawa kita akan mendapat yang lebih baik, yang lebih bagus lagi. So ini penerangan ringkas tentang Buddha. Dan jangan lupa pukul 10 nanti ada ujian untuk agama Cina, agama Shinto dan agama Bahai. Minggu depan kita ada ujian lagi yang kita minggu terlepas untuk agama seterusnya, Majusi dan sebagainya. Dan soalan ni jadi kita ada 3 minggu betul-betul masuk soalan ni. Untuk soalan ni. Jadi kemudian saya harapkan anda bersiap untuk assignment masing-masing. Kalau ada masalah beritahu. Okey, kalau ada soalan sila tanya dalam ni. So saya harap anda tonton dengan begitu tenang dan dapatkan fahaman yang jelas tentang perkara ini. Baik, saya ingat kalau tak ada apa-apa, kita akan tangguhkan dulu perbincangan kita pada hari ini. Dan nota tu tengok dua-dua presentation ni, dan nota ni saya akan linkkan di dalam e-learning, dan anda boleh tengok dan anda baca buku ni sambil tengok gambar. Nanti akan ada link di situ. Untuk memahami, bukan nak masuk ke Buddha, memahami prinsip agama Buddha, dan agama Buddha adalah agama al-ard, ciptaan manusia. Jadi tidak diterima. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.